Tiga tajuk utama, satu soalan berbahaya. Adakah pakatan anti-Israel baru sahaja mula berpecah? Lubnan sedang berpecah dengan Hezbollah. Iran sedang menguji kesabaran Presiden Trump di Selat Hormuz dan di dalam Gaza. Protes sedang meletus terhadap Hamas sendiri. Adakah ini permulaan kepada pengakhiran atau permulaan sesuatu yang lebih berbahaya? Baiklah, apa yang berlaku minggu ini? Israel dan Lubnan telah mencapai satu perjanjian. Dan tidak mengejutkan, Hezbollah telah menolaknya. Adakah kita menjangkakan sesuatu yang berbeza? Dia berjaya mencapai memorandum persefahaman yang merupakan pengumuman rasmi. Dalam resume beliau, dia telah bertemu dengan Amerika dan Israel. Dan sebarang komitmen yang menentang kedaulatan Lubnan tidak akan diterima. Dan tiada siapa yang berhak menandatangani atau menerima apa-apa terhadap Israel tanpa mengemukakan bukti kukuh. Dan inilah yang akan berlaku. Tetapi apa sebenarnya yang dikatakan oleh orang ramai di jalanan di Lubnan mengenai perjanjian ini? Tonton ini. Kami telah melakukan ini sejak sekian lama. Kami telah berada dalam peperangan selama 40 tahun. Kami berulang-alik. Di sana ada kemusnahan, di sini ada kemusnahan. Ada penghijrahan, ada kemusnahan. Di sana kemusnahan, ada penghijrahan. Kita akan pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian akan kembali ke selatan. Ini akan berlaku. Ini adalah hadis yang mesti diselesaikan. Ini adalah zaman peperangan. Siapa yang anda salahkan atas peperangan ini? Saya menyalahkan Hezbollah dan mereka terus menipu orang ramai. Kita akan menakluk mereka. Kita sudah menang. Kita memang menang. Apa? Ini gila. Dia masih mahu melaksanakan agenda luar tanpa memikirkan masa depannya, anak-anaknya dan darah dagingnya. Hari ini kita bercakap tentang lebih daripada 75 orang daripada mazhab Syiah menolak pertemuan yang sedang berlangsung di Iran dengan penarikan senjata. Dengan perjanjian damai dengan Israel. Tetapi kumpulan terakhir di planet ini tidak berhak untuk menghakimi kami atau la haqq ta'yiruna aw hatta lis'alna an mas'alati az-zahab ila as-salam ya Hizballah. Kenapa? Kerana kumpulan yang tidak bertanya bila kamu pergi berperang tidak akan lupa bila kamu pergi berdamai. Okey. Sekarang saya rasa secara strategik, sama ada ia berlaku di lapangan atau tidak, mari kita jujur, Hizbullah masih ada. Mereka tidak hilang hanya kerana perjanjian ini ditandatangani. Tetapi ini adalah detik penting dalam sejarah di mana kerajaan Lubnan pada dasarnya telah berkata, cukup sudah. Kami bukan negara jajahan Republik Islam Iran. Kami mahukan keamanan. Kami tidak mahu ini lagi dan kami tidak mahu penjajahan ini lagi. Dan sudah tentu, Republik Islam menjadi tidak keruan. Dan Hezbollah pula berkata, sudah tentu, ini adalah satu pengkhianatan dan kini Parlimen sedang mengugut. Tetapi saya rasa kita masih perlu mengakui perkara itu. Ini adalah detik yang sangat penting apabila kita memisahkan rakyat Lebanon yang baik daripada golongan Islamis yang teruk yang telah menyusahkan hidup mereka. Bagaimana perkara ini akan berlaku? Dan saya tidak fikir Republik Islam akan melepaskan perkara ini dengan begitu mudah. Saya pun tidak fikir mereka akan berbuat demikian. Saya rasa kita akan melihat Hizbullah dan rejim Islam melakukan segala yang mereka mampu untuk menggagalkan perjanjian ini. Tapi maksud saya, ini memang bersejarah. Ini adalah perjanjian pertama yang kita lihat sejak tahun 1983. Satu lagi perjanjian yang akhirnya gagal disebabkan oleh Hizbullah dan Republik Islam. Tetapi memang bersejarah untuk melihat perjanjian ini dibuat antara negara Israel dan negara Lubnan. Akhirnya mereka benar-benar mengiktiraf kedaulatan mereka sendiri ke atas wilayah mereka sendiri. Kedaulatan itu telah begitu terancam dan dicerobohi oleh rejim Islam sejak tahun 1983 dengan penubuhan atau 1982 dengan penubuhan Hizbullah. Jadi, saya optimis. Saya rasa ia adalah sesuatu yang hebat kerana mereka berjaya mencapai persetujuan yang sebenarnya dalam satu cara sedikit sebanyak melemahkan memorandum persefahaman yang sangat berbahaya dengan Republik Islam itu. Tapi anda tahu, kita tak sepatutnya seperti yang dikatakan oleh Setiausaha Negara Rubio, saya hampir sebut Presiden Rubio, ya Tuhan, tolonglah, tolong, insya-Allah. Ya, komen pertamanya ialah ini adalah langkah pertama yang baik, tapi ini hanyalah langkah pertama. Dan itu memang betul. Itulah cara yang betul untuk melihatnya. Ya, kami optimis sekarang. Tapi mari kita lihat apa yang akan berlaku kerana kami tahu bahawa Hizbullah akan melakukan segala-galanya terhadap rakyat Lubnan sendiri, termasuk mengugut. Maksud saya, mereka pernah membunuh pemimpin negara sebelum ini. Betul? Di Lubnan.
Betul. Sesiapa sahaja yang cuba melakukan perkara ini atau menormalkan sebuah negara atau mengusir mereka, mereka telah membunuh. Mereka telah menghancurkan negara itu. Mereka telah memusnahkan ekonomi negara itu. Dan sekarang mereka akan lakukan, saya rasa, melalui perjanjian Iran sudah tentu, mereka akan cuba mensabotase kita. Dan bukankah itu yang kita lihat hujung minggu ini? Apa pendapat awak? Adakah awak rasa ia berkaitan dengan perjanjian Lubnan? Fakta bahawa mereka kini menembak semula di Selat Hormuz. Sudah tentu. Saya rasa apa yang kita lihat, terutamanya selepas 2020, ialah perang besar terhadap normalisasi, perang terhadap keamanan. Ia memang sangat jelas. Dan sudah tentu, mereka akan cuba menggugat kerangka damai ini dan hak rakyat Lubnan untuk, seperti yang awak katakan Emily, mengekalkan, mendapatkan semula, memulihkan kedaulatan mereka. Dan ini sangat penting kerana kita melihat bahasa ini benar-benar ditekankan dan ditekankan lagi oleh Rubio, oleh Duta Lubnan di Washington DC. Dan mereka cuba mendorong rakyat mereka untuk menyedari bahawa ini sebenarnya bukan hanya mengenai Israel. Ini mengenai kelangsungan hidup rakyat kita, budaya kita, negara bangsa kita. Rakyat Lubnan sudah cukup menderita. Anda tahu, kedaulatan mereka telah dicabuli oleh semua pihak, dari Republik Islam hingga Pan-Arabis dan Baathis Syria, rejim Al-Assad. Mereka benar-benar telah menderita akibat kemasukan pendatang Hezbollah ke Lubnan, dan inilah juga jemputan saya kepada pihak Barat, sekali lagi, untuk benar-benar menyelidik lebih mendalam, lebihi tajuk-tajuk propaganda. Kerana apabila Anda memahami corak migrasi yang berlaku di Timur Tengah, bagaimana Hezbollah menghantar militan ke Lubnan untuk memusnahkannya dengan lebih teruk lagi. Ya. Dan sekarang anda akan perasan bahawa Presiden Trump kira-kira 10 hari lalu berkata bahawa anda tahu, saya sebenarnya tidak begitu mempercayai orang Israel, ya, untuk mencari jalan damai dengan Lubnan. Saya cuba, dan saya juga tidak mempercayai orang Lubnan untuk melakukannya sendiri. Jadi, anda tahu apa? Saya akan menjemput orang Syria untuk masuk ke Lubnan. Untuk benar-benar mendesak satu jalan ke arah keamanan dan untuk menyingkirkan proksi Iran. Dan saya rasa itu sangat bijak. Kerana apa yang dikatakan oleh Presiden, beliau mengundang kritikan dalaman terhadap idea campur tangan asing dalam Lebanon dan benar-benar menggalakkan rakyat Lebanon yang bebas dan berdaulat untuk mengambil tindakan sendiri dan melawan Hizbullah sekali dan untuk selamanya. Lihat, walaupun dengan kerangka keamanan ini, kita tidak akan melihat ia berlaku dalam sekelip mata. Saya rasa keadaan selalunya menjadi lebih teruk sebelum ia menjadi lebih baik. Kita akan melihat perbezaan pendapat yang lebih mendalam dan konfrontasi antara rakyat Lebanon yang berdaulat dengan rakyat Lebanon yang bersekutu dengan Hizbullah kolonial. Dan ia mungkin akan mengambil masa beberapa tahun. Ya, tapi sekurang-kurangnya awak sudah mulakan. Beberapa minggu lalu awak berkata kepada saya, Syaman, saya rasa itu adalah salah satu perkara paling bijak yang saya dengar apabila Trump berkata begitu tentang Syria. Dan kita semua terasa hati. Awak kata, tidak. Perkara yang orang Lubnan akan paling benci lebih daripada apa pun ialah orang Syria terlibat. Kerana sudah tentu orang Syria pernah menjadi sebahagian daripada pembunuhan mereka. Dan mereka sentiasa menjadi musuh. Jadi seperti yang awak katakan, ia seperti mendorong orang Lubnan untuk mengambil sedikit otonomi untuk diri mereka sendiri. Dan pada masa yang sama, dari segi melemahkan perjanjian Republik Islam dengan AS, ia menyatakan bahawa kita akan kekal di garisan kuning kita. Betul? Sebenarnya tidak. Jadi kita akan beri sedikit simbolik, kita akan berundur secara simbolik di sana-sini. Tetapi doktrin keselamatan negara yang baru yang kini telah kami laksanakan sejak 7 Oktober yang dahulunya merupakan doktrin keselamatan negara lama sehingga kami terlupa mengenainya ialah zon larangan menembak bukan di wilayah kita. Ia berada di wilayah mereka. Jadi, askar-askar kita masih berada di sana. Jadi hanya di sana dan saya nampak lewat malam tadi satu letupan besar. IDF telah memusnahkan sebuah terowong besar milik Hizbullah. Beberapa kilometer. Gila betul. Orang ramai langsung tidak faham apa yang Hizbullah telah lakukan kepada Lubnan, kepada orang awam Lubnan, kepada penduduk, kepada kejiranan, kepada landscape Lubnan. Iya, mereka menduduki selatan Lubnan dan sebenarnya kebanyakan kawasan Lubnan dari segi keselamatan dan istilahnya bukan keselamatan, tetapi ketidakselamatan karena mereka adalah pejuang gerila. Mereka hanya wujud untuk membunuh orang Israel. Mereka
Ia seperti lelaki yang ditemu bual di CNN itu. Dan dia berkata, tanpa kami tiada keamanan. Tanpa kami, rakyat Lubnan mahu, ini adalah seorang yang telah didoktrin. Mungkin berumur 18 atau 20 tahun yang langsung tidak tahu sejarah. Dan hakikatnya, orang Syria tidak akan datang dan membawa keamanan. Orang ramai memang tidak faham. Mereka langsung tidak memahami Timur Tengah. Saya sendiri pun tidak faham sepenuhnya. Tapi saya tahu, saya faham jauh lebih banyak daripada mereka. Jadi, menjemput orang Syria masuk ke Lubnan, askar kita tak boleh beredar kerana kampung-kampung dan bandar-bandar kita terletak betul-betul di sempadan. Betul-betul di sempadan. Kita tiada zon penampan seperti yang berlaku di Gaza. Dan inilah sebabnya doktrin baru yang sebenarnya adalah doktrin lama kini telah kami gantikan. Kita kini menguasai kira-kira 60% Gaza, 53-60%. Ada yang kata bibi-bibi sedang menolak hingga 70%. Dan sekarang kita telah menguasai seluruh kawasan selatan Litani. Saya rasa kita tinggalkan sedikit bahagian utara Litani. Askar-askar kita berada di sana. Ia sangat berbahaya. Setiap hari ada askar kita yang terkorban. Tetapi akhirnya, 100,000 orang tinggal di utara Israel yang tidak dapat menjalani kehidupan normal selama 3 tahun. 3 tahun. Jadi, apa yang sepatutnya kita lakukan? Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang orang ramai sebenarnya tidak sedar apa yang sedang berlaku. Dan mari kita harap ini adalah permulaan Lebanon menyertai perjanjian Abraham. Dan seperti anda tahu, pewaris normalisasi. Saya rasa saya cukup pasti Emiria dan Israel agak banyak terlibat di sebalik apa yang sedang berlaku sekarang. Saya nampak banyak perbualan. Dalam cara yang positif. Maksud saya, dengar sini, Emiria Arab Bersatu sangat jelas dalam usaha menentang Ikhwanul Muslimin dan Republik Islam, serta menentang Islam politik di rantau ini. Mereka sangat jelas tentang perkara ini. Dan mereka patut disokong kerana mereka adalah sekutu terbaik Israel di rantau ini. Mereka juga sekutu terbaik Amerika Syarikat di rantau ini. Jadi mereka sedang melaksanakan strategi serantau di mana mereka sebenarnya tidak lagi bercakap tentang pengawalan. Mereka mungkin akan mengatakan beberapa perkara. Secara terbuka, secara diplomatik, tetapi secara strategik mereka tahu dan faham ancaman itu lebih daripada kebanyakan orang. Dan mereka tidak berminat dengan pengawalan. Dan mereka 100% bersetuju dengan doktrin Israel selepas 7 Oktober kerana mereka tahu anda tidak boleh berdamai dengan golongan pelampau ini. Tidak. Jadi kita semua perlu bersatu dan benar-benar membentuk serta memperkukuh struktur keselamatan ini. Itu bermakna Amerika Syarikat, Israel dan Emiria Arab Bersatu benar-benar perlu menjaga kawasan ini sekali dan untuk selamanya kerana kita tidak akan mencapai keamanan. Tiada siapa akan memilikinya. Seluruh dunia akan memilikinya. Tapi mari kita beralih kepada Iran, Emily. Apa yang sedang berlaku di sana selepas perjanjian damai yang kini telah menjadi apa? Perjanjian damai. Perjanjian damai. Yang kini telah menjadi, kita ada sesuatu yang baru. Tahu lelaki ini, mereka melancarkan roket, kita membalas. Mereka menyerang kapal, Amerika membalas semula. Mereka menyerang lagi. Maksud saya, adakah ini masih bertahan? Mereka kini berkata mereka akan menyambung semula rundingan. Apa yang sedang berlaku? Saya tak tahu adakah ia berhenti, adakah rundingan itu pernah berhenti. Saya sendiri tak pasti sebab ia masih diteruskan. Pada masa yang sama, ia juga dilanggar. Pada masa yang sama, jalan dibuka. Pada masa yang sama, jalan ditutup. Ya. Pada dasarnya, tiada siapa tahu apa-apa. Tiada apa-apa yang sebenarnya berlaku. Tapi ya, memang tak masuk akal. Maksud saya, ia seperti pertunjukan sarkas. Dan saya tak terkejut sebab J.D. Vance yang mengendalikannya. Dan mungkin saya agak berat sebelah, tapi saya memang langsung tak terkesan dengan kebanyakan perkara yang keluar dari mulut J.D. Vance. Terutamanya penasihat-penasihat dia dan sesiapa saja yang memberi maklumat kepadanya. Seperti Sohrab Amhari dan juga Trita Parsi bila berkaitan dengan dasar Iran atau hakikat bahawa Qatar sebenarnya yang menulis dasar luar Amerika Syarikat. Menurut banyak laporan yang kita lihat minggu lepas. Jadi banyak perkara yang menakutkan sedang berlaku dalam hal itu. Saya rasa MOU ini langsung tak berbaloi dengan kertas yang digunakan untuk menulisnya. Saya rasa ia tak akan bertahan. Saya rasa ini cuma penyelesaian sementara disebabkan tekanan dalam negara terhadap Rumah Putih dan kita akan lihat apa yang berlaku seterusnya. Dan minyak itu masih mengalir. Harga minyak telah turun. Ya, dan nampaknya itu saja yang mereka pedulikan. Macam sedikit udara Keluar ya. ia satu kelegaan. Lihat, mungkin mereka boleh teruskan ini hingga, pilihan raya pertengahan penggal. Saya rasa itu sangat strategik kerana kita tidak mahu Trump didakwa.
Sebenarnya kita tidak mau Parti Republikan sejujurnya kehilangan sokongan sekarang karena mereka satu-satunya golongan berdaulat yang benar-benar coba mempertahankan institusi demokrasi di Amerika. Dan saya katakan ini dengan penuh kesedaran. Saya katakan ini sebagai seorang yang tidak berpihak. Tetapi jika demokrasi sedang runtuh dari dalam, terdapat ramai pelaku jahat dalam GOP. Terdapat pelaku jahat dalam pentadbiran Donald Trump yang berbaik-baik dengan Qatar, Turki, dan Mesir. Dan kita perlu bersikap jelas tentang perkara itu dan menegur mereka. Namun begitu, kita tidak mampu membiarkan Demokrat mengisi rumah-rumah paling penting sekarang karena mereka sudah terlalu jauh tersasar. Dan saya rasa sedih untuk mengatakan ini sebagai bekas Demokrat yang telah kehilangan tempat dalam politik sejak 7 Oktober. Jadi, ya. Adakah anda pernah mengambil pilihan yang kurang buruk? Ya. Lihatlah apa yang sedang berlaku di negeri anda di New York. Saya tahu, saya tak boleh berhenti memikirkannya. Semua video-video ini, ya sangat menyedihkan. Ya, dan saya ada ramai seperti banyak keluarga di New York. Dan saya pun tak mahu tanya mereka, adakah Anda masih mengundi Demokrat? Tidak. Tidak. Malah Demokrat sendiri pun tidak mengundi Demokrat. Sama sekali tidak. Mereka tak boleh. Kiri siapa yang boleh diundi? Mana-mana Demokrat yang bertanding atau yang memegang jawatan maksud saya, lihatlah apa yang mereka lakukan kepada Goldman hanya kerana dia berbangsa Yahudi. Mereka halau dia keluar dari kedai kopi. Kami tak mahu duit APEC kamu. Dia pun tak ambil duit APEC. Dia tiada kena-mengena dengan perkara itu, tapi dia dianggap bersalah hanya kerana dia seorang Yahudi. Dan orang Yahudi yang terpilih adalah mereka yang menolak kaitan dengan AIPAC dan dengan Israel. Tidak. Dia pun bukan, itu pun tak cukup. Tengok macam lelaki tu, apa nama dia? Mina. Tak, kita kena mainkan itu. Sementara itu, Richie Torres, semoga Tuhan memberkatinya, menang. Sangat hebat, seperti yang awak kata. Sangat jelas tentang Zionismnya, tentang pendiriannya, dia menang. Orang Yahudi, ambillah pengajaran daripada Richie Torres yang tidak pernah meminta maaf tentang siapa dirinya dan tetap menang kerana apa sahaja yang kamu beri tidak akan pernah cukup. Betul. Ya. Ini memang mengarut. Anda tidak boleh berunding dengan pembuli. Jika Anda beri mereka 1 inci, mereka akan ambil 100 meter. Anda tidak boleh. Calon-calon DSA sangat terbuka tentang perkara A, iaitu hakikat bahawa mereka cuba memusnahkan tamadun barat dalam beberapa kes secara terang-terangan. Memang betul. Memusnahkan perut empayar. Ya, betul sekali. Dan ini dari Avila. Siapa nama dia? Saya terlupa nama belakang dia. Dia kata, maaf, Amerika adalah negara paling teruk di dunia. Hancurkan empayar itu. Dia kata semua itu. Ya, dan dinyatakan secara jelas. Awak tahu, dia ada temu bual dan seseorang tanya dia macam, adakah awak seorang komunis? Dan dia kata, saya rasa kita perlu mengurangkan stigma terhadap label-label. Mari kita normalkan komunisme. Ya. Tapi awak tahu kenapa mereka buat begitu? Cuba misalnya, Mereka buat begitu kerana mereka mahu rakyat Amerika rasa bersalah tentang negara mereka dan menjadikan negara itu tidak berdaya dalam menghadapi ejen asing, dalam menghadapi campur tangan asing. Supaya Anda tidak cukup rasa bangga dan patriotik untuk mempertahankan, sekali lagi, kedaulatan Anda. Agak-agak siapa yang pernah lalui perkara itu? Seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Ya, memang mereka pernah. sebab itulah anda dapat lihat perbezaan yang ketara antara golongan kiri di barat dan Timur Tengah baharu yang sedang bangkit. Yang seperti anda sebutkan merangkumi Emiria dan diharapkan juga akan melibatkan unsur dari Amerika Syarikat dan Israel. Rakyat Iran akan menjadi faktor lain yang turut memainkan peranan di sini. Dan semakin ramai rakyat Lubnan juga. Maksud saya, Kerana mereka adalah minoriti yang lain. kerana mereka tahu, saya takkan pernah lupa. Dan ini sudah lama berlaku. Di Abu Dhabi, dalam satu majlis convocation, majlis graduasi di salah satu universiti di sana. Seorang lelaki bangun dengan memakai kufiah dan membawa bendera Palestin. Dalam masa 10 jam, dia sudah dikeluarkan dari negara itu. Tiada alasan, tiada kompromi, tiada pengecualian. Itu sahaja. Anda takkan nampak satu pun protes di tempat-tempat ini kerana mereka tahu apa sebenarnya dan mereka tahu bagaimana Ikhwanul Muslimin menyusup masuk. Tapi nampaknya Barat masih belum faham perkara ini. Dia pun tak sembunyikan diri. Ada seorang YouTuber muda, saya lupa namanya, maafkan saya. Saya memang susah nak ingat nama sekarang. Dan dia pergi ke Britain dan dia menemui ramai orang Islam biasa di Birmingham. Ya, betul kan? Cuma beritahu saya tentang apa, awak tahu. Kenapa awak berbual dengan puntu? Pastikan awak tak lewat. Bebaskan salah satu daripada dua, ya? Dan mereka cuma berkata, ya kami undang-undang syariah itu aman, ia indah dan seluruh dunia akan berada di bawah undang-undang syariah. Jadi ya, sudah tentu, itu yang kami mahukan. Dan ya, awak boleh memukul isteri awak. Tapi awak tak boleh, awak tahu, macam, tapi hanya bila dia Betul-betul. jahat.
Tapi mereka tak sembunyikan perkara itu. Maksudnya, sesiapa yang kata tidak, itu bukan apa yang mereka maksudkan, sedang melindungi orang yang tak perlu dilindungi untuk perkara itu. Mereka cakap secara terang-terangan. Dan orang barat pula macam, tidak, saya tak boleh faham. Bukan maksud begitu. Itu bunuh diri. Ia seperti membunuh diri, tapi bagi saya, itulah rasisme sebenar. Rasisme sebenar ialah kami tak percaya bila kamu beritahu kamu nak bunuh kami sebab kamu. Siapa kamu? Kamu orang kampung dan primitif. Ya, itu rasisme. Itu rasisme sebenar. Kamu tak menerima kata-kata mereka seadanya. Dan satu lagi perkara yang saya rasa akan menjadi masalah untuk Ikhwanul Muslimin ialah Gaza. Setiap minggu mulai sekarang, kami akan buat satu segmen kecil yang dipanggil Kisah yang Tidak Dilaporkan oleh Media Arus Perdana. Tapi lihatlah apa yang sedang berlaku di Gaza sekarang. Rakaman media sosial menunjukkan ratusan rakyat Palestin turun ke jalan di semenanjung Gaza pada hari Jumaat untuk membantah kumpulan pengganas Hamas. Para penunjuk perasaan membawa sepanduk bertulis, InsyaAllah Hamas keluar, kami bukan bidak dan kami mahu hidup. Protes telah dirancang di 18 lokasi di seluruh Gaza pada 26 Jun dengan rakyat Gaza menyeru agar Hamas melucutkan senjata dan menyerahkan kuasa kepada pihak berkuasa peralihan. Kami kepada kami tidak akan pergi. Untuk pergi ke tiada siapa yang mencari kami. Tiada sukarelawan. Tiada siapa yang mencari. Tiada siapa yang mencari kami. Semua mereka pencuri. Kita semua orang Arab. Kami orang Arab. Kami semua orang Arab. Di sana, tiada luka. Tiada siapa yang mencari kita. Mereka datang kepada kita untuk berbincang tentang isu itu. Jadi, bagaimana pula yang ini akan berakhir, Emily? Saya tak ada idea. Saya rasa tinjauan pendapat terbaru sangat menceritakan tentang situasi di Gaza. Kerana tahu selepas 7 Oktober, majoriti besar penduduk Gaza dan juga rakyat Palestin di tebing barat serta Judea dan Samaria, mereka juga menyokong perkara ini. Dengan lebih daripada saya rasa sekitar 80% dan ia malah lebih tinggi di tebing barat iaitu 83%. Ya. Jadi memang ada sokongan meluas terhadap Hamas dan juga tindakan pada 7 Oktober itu. Kami lihat bagaimana mereka bertindak balas di jalanan apabila tebusan kami diheret naik ke bahagian belakang truk pickup, dipukul dengan paip oleh kanak-kanak di jalanan Gaza. Tetapi kini, tinjauan pendapat terkini menunjukkan keadaannya telah berubah. Kini, kita melihat 60-70% menentang pemerintahan Hamas. Mereka menentang Hamas terus berkuasa. Itu tidak bermakna masyarakat telah dinyah radikalisasi. Sama sekali tidak. Jangan keliru tentang perkara itu. Tetapi ini adalah satu langkah ke arah yang betul apabila melihat orang ramai mula sedar mungkin tidak menguntungkan untuk kita menyokong sebuah organisasi pengganas jihad yang ekstrim yang telah membawa kita ke dalam peperangan berjuta-juta kali dalam tempoh 20 tahun. Jadi ini adalah petanda yang baik. Bagus juga kerana ada protes. Sudah tentu kita melihat Hamas bertindak balas dengan sangat kuat, cuba menghentikan perkara ini. Malah dalam beberapa kes sebelum ia bermula. Tapi maksud saya, semua berita di bahagian itu, apa-apa pergerakan menentang Hamas, saya rasa adalah satu petanda yang baik. Maksud saya, persoalannya sebenarnya adalah lembaga keamanan ini sama ada ia berkesan, sama ada ia menjalankan tugasnya, sama ada ia menggantikan kuasa Hamas, sama ada sesiapa yang akan mengumpulkan senjata-senjata itu. Mari kita jujur. Saya rasa tiada sesiapa yang boleh atau mampu kecuali askar-askar Israel. Tapi awak tahu, mungkin ia hanya kerana keputusasaan rakyat yang akan mendorong mereka untuk meninggalkan Gaza, ya. Yang saya rasa ramai, sesiapa yang boleh keluar pasti akan keluar. Dan semuanya berkaitan dengan wang, ya. Semuanya tentang wang. Awak tahu, ada laporan yang keluar. Saya dengar daripada orang yang berada di sana, $10,000 awak boleh masuk ke Mesir. Ya, jadi orang yang mampu kumpul sedikit wang telah keluar, ya, seperti mana-mana orang biasa akan lakukan, ya. Dan orang yang masih tinggal, sama ada mereka yang merupakan Hamas atau mereka yang tidak mampu untuk keluar. Tersesat. Atau hanya... Dan saya hanya ingin memperjelaskan sesuatu. Kerana jelas, sebaik sahaja kita melihat seorang rakyat Palestin yang anti-Hamas dan ekstremisme, semua mata propagandis Ikhwanul Muslimin tertumpu kepada mereka. Untuk menafikan mereka, untuk mengatakan itu kerana mereka mendapat sokongan Israel, mereka mendapat sokongan IDF dan sebagainya. Saya sebenarnya telah menemu ramah beberapa orang rakan di Gaza. Di Gaza dan aktivis Palestin yang anti-Hamas untuk mengetahui kebenaran. Adakah ini benar-benar disokong oleh Israel? Ternyata langsung tidak. Mereka ini adalah orang-orang yang bernaung di bawah parti Muhammad Dahlan di Gaza. Ya, kita tidak tahu sama ada ia benar-benar disokong oleh Muhammad Dahlan atau tidak.
Setakat ini, saya dengar tiada sokongan langsung daripada Dahlan sendiri, tetapi mereka percaya kepada partinya. Jadi mereka percaya kepada kepimpinan alternatif di Gaza. Dan ia memang sangat-sangat menarik kerana sejak kempen propaganda Muslim, kempen propaganda Ikhwanul Muslimin telah dilancarkan. Anda ada ahli keluarga Gaza ini seperti para syekh, para orang tua yang memberitahu, Anda tahu, para remaja dan golongan yang agak memberontak ini. Mereka mengetuai gerakan untuk menjauhkan diri kerana mereka akan mendapat masalah dengan Hamas. Hamas akan menyasarkan mereka, akan membunuh mereka kerana menentang ekstremisme, sudah tentu. Bagi mereka yang tidak tahu, Muhammad Dahlan adalah seorang daripada Fatah. Dia telah diusir dari Fatah, saya rasa. Adakah dia hampir dibunuh oleh Hamas? Hampir dibunuh oleh Hamas. Diselamatkan oleh Israel. Diselamatkan oleh Israel dan telah hidup mewah di Abu Dhabi selama 10 tahun yang lalu. Dia telah berkhidmat sebagai penasehat keselamatan negara. Jadi mungkin itulah masa depan. Saya tak pasti. Dahlan kembali dan mengambil alih Gaza serta memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Kita hanya boleh hidup dengan harapan. Dan sehingga itu, kami akan terus memanggil dalam segmen kegemaran anda, Penjahat Minggu ini. Baiklah para wanita, satu lagi minggu, begitu ramai lagi penjahat. Terlalu ramai. Sangat seronok berada di persidangan wartawan minggu lepas. Kerana ke mana sahaja kami pergi, orang ramai datang memberi cadangan untuk penjahat minggu ini. Begitu popular sekali. Saya rasa ini satu bentuk terapi. Saya sentiasa berkata begitu. Dan kami akan teruskan. Baiklah Soshana, mari kita mulakan dengan anda. Siapakah penjahat minggu anda? Minggu ini, penjahat saya ialah Rachel Griffin Akerso. Anda mungkin mengenalinya sebagai Cik Rachel yang mendapat perhatian dan minda jutaan kanak-kanak. Tetapi sebenarnya, dia hanyalah boneka propaganda yang berambut tocang. Ucapan terbarunya mengecam sikap berdiam diri para pemimpin mengenai Gaza dengan menggunakan laporan terbaru yang ditugaskan oleh PBB yang mendakwa bahwa Israel sengaja menyasarkan kanak-kanak dalam pembunuhan beramai-ramai yang sedang berlaku. Di mana awak berada? Para pemimpin. Apa yang membuatkan awak bersuara tentang hak asasi manusia orang lain, tetapi tidak untuk kanak-kanak Gaza? Adakah awak tidak melihat kanak-kanak ini sebagai kanak-kanak hanya kerana tempat mereka dilahirkan? Adakah awak tidak fikir tentang 20,000 kanak-kanak yang telah terbunuh dan ramai lagi yang masih di bawah runtuhan serta yang mati akibat kebuluran dan sebab-sebab lain yang sebenarnya mudah untuk dirawat? Adakah awak tidak fikir kanak-kanak itu juga disayangi? Sama dihargai? Adakah awak tidak fikir mereka juga mempunyai hati yang berdegup seperti anak-anak awak? Di manakah awak selama ini? Orang yang kami sanjungi. Awak tidak mahu kehilangan reputasi atau kuasa, wang awak. Bagaimana awak boleh tidur lena pada waktu malam sedangkan awak tahu awak tidak berkata apa-apa? Tetapi Rachel tahu bahawa Gaza adalah konflik yang paling banyak diperkatakan di dunia. Memenuhi lebih banyak muka depan dan tajuk utama berbanding semua konflik lain digabungkan. Lebih daripada penganut Kristian yang dibunuh di gereja-gereja dan kampung-kampung di Nigeria, ditambah pula dengan gadis-gadis Syria, Druze dan Alawite yang diculik, ditambah lagi dengan sejuta orang Uighur Cina di kamp konsentrasi, gadis-gadis Sudan yang dirogol dan diculik, serta kanak-kanak lelaki yang dipaksa berperang dalam peperangan, ditambah pula dengan ratusan ribu orang yang kebuluran di Yaman, pengantin kanak-kanak dan askar kanak-kanak. Ditambah pula dengan ribuan kanak-kanak Ukraina yang diculik oleh orang Rusia, serta kanak-kanak dari Amerika Tengah dan Selatan yang digunakan sebagai helah untuk menyeberangi sempadan Amerika dan kemudian ditinggalkan atau dijual. Ditambah pula dengan kanak-kanak yang ditembak dan dibunuh di jalanan Iran oleh rejim. Ditambah pula dengan puluhan ribu gadis British yang dirogol oleh kumpulan progo Pakistan selama berdekad-dekad, serta berjuta-juta gadis yang dinafikan pendidikan di Afghanistan. Sementara lelaki yang menafikan hak mereka dijemput untuk berucap di Parlemen EU. Dan tidak kurang penting, gadis-gadis yang dikawinkan di seluruh Gaza dan dieksploitasi secara seksual oleh Hamas. Cik Rachel hampir tidak berkata apa-apa tentang mana-mana kanak-kanak ini, tetapi berani atau mungkin bermotiskan keuangan untuk menyiarkan kepada 5 juta pengikutnya satu rayuan yang merengek dan penuh emosi. Tidakkah seseorang akan berkata sesuatu tentang kanak-kanak Gaza? Dia suruh mereka buat sesuatu, suruh mereka berkata sesuatu, tetapi dia tidak nyatakan apa dan tidak nyatakan kepada siapa. Dia membangkitkan emosi mendalam penontonnya tentang kanak-kanak. Bertanya, bagaimana mereka boleh tidur malam tanpa seseorang berkata sesuatu tentang kanak-kanak Gaza? Yang membawa kita kepada persoalan, kepada siapa mereka patut bercakap dan apa yang patut mereka katakan. Kemana harus mereka salurkan semua kemarahan ini? Kepada siapa harus mereka tujukan rasa tidak puas hati mereka? Jadi, kepada siapa mereka ada akses?
Kawan-kawan, ini adalah hasutan asas. Jangan silap, rakyat Amerika sedang didoktrinkan dan Rachel adalah sebahagian besar daripada doktrin itu. Anak-anak anda perlu dilindungi daripada dia. Dia sedang memanipulasi minda dan emosi jutaan orang di seluruh dunia. Selamatkan anak-anak anda sebelum terlambat. Maksud saya, adakah dia bercakap tentang isu politik lain? Hanya apabila orang menegur dia, barulah dia cakap sedikit. Cuma sekelumit sahaja. Hampir tiada apa-apa. Sudan, mungkin. Tidak, dia takkan buat gitu. Pernah sekali, saya rasa dia bercakap tentang orang Sudan. Sekali sahaja. Sebab orang mula sedar yang dia tak bercakap tentang mana-mana kanak-kanak lain. Saya rasa kita patut ikut jejak wang itu. Dan mungkin ia akan membawa kita ke Doha. Bukan dia seorang saja. Maksud saya, laporan PBB yang dia asik merungut itu, ada senarai panjang orang yang secara kebetulan semua memuat naik tentangnya pada masa yang sama. Pada masa yang sama. Hampir seolah-olah ia telah diselaraskan dengan cara tertentu. Ya, hampir. Siapa sangka? Saya kagum dengan awak, Shoshana, kerana dia sangat berbahaya. Sebab inilah strategi mereka. Mereka bukan sahaja mendoktrinkan pelajar universiti. Mereka bermula sangat awal. Asas itu berkembang dan mekar, lalu menjadi generasi-generasi yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, dengan Republik Islam, dengan Islam politik, dengan antisemitisme. Jadi, maksud saya, dia secara literal menanam benih selama beberapa dekad yang akan sangat sukar untuk dihapuskan. Maksud saya, apakah perjuangan terbesar hari ini di Gaza? Tepat sekali. Adakah kanak-kanak dibesarkan dengan doktrin sejak hari pertama? Buku teks adalah bukti kepada perkara itu. Baiklah, Emily. Jadi, penjahat saya minggu ini sebenarnya adalah beberapa ahli pasukan bola sepak kebangsaan Republik Islam yang baru sahaja bermain dalam Piala Dunia dan baru sahaja tersingkir dari Piala Dunia. Selamat tinggal. Saya dengar mereka menyalahkan orang Yahudi. Dan mereka juga menyalahkan semua orang lain, awak tahu. Awak tahu macam mana golongan Islamis itu. Ya. Tapi ini adalah fenomena yang sangat menarik yang kita lihat dalam Piala Dunia kali ini. Sebab biasanya, maksud saya, peminat bola sepak Iran memang sangat fanatik. Awak tahu, mereka sanggup lakukan apa saja untuk pasukan Meli. Dan sangat menyedihkan untuk melihat apa yang berlaku dalam Piala Dunia kali ini kerana pasukan itu sebenarnya telah diambil alih oleh mereka yang lebih bersimpati kepada rejim itu sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersimpati, sama ada telah dipaksa untuk berdiam diri sepenuhnya atau telah hilang. Ya. Sebenarnya ada seorang penjaga gol, bukan penjaga gol utama, tapi saya percaya dia penjaga gol kedua yang hilang selepas dia bersuara menentang apa yang dilakukan oleh Khamenei dan rejim terhadap penunjuk perasaan Iran pada bulan Januari. Tiada siapa tahu di mana dia berada. Dia telah hilang selama berbulan-bulan. Tetapi penjahat saya, terutamanya minggu ini, ialah Mehdi Tameri, salah seorang pemain bola sepak dalam pasukan kebangsaan Iran yang baru sahaja mengeluarkan video selepas mereka kalah dalam perlawanan terakhir mereka, mengadu bahawa ia tidak adil. Ia sangat tidak adil kepada pasukan Iran kerana mereka tidak dapat tinggal di Amerika dan mereka terpaksa terbang ke Tijuana selepas perlawanan itu. Jangan pedulikan fakta bahawa setiap pasukan NBA pun melakukan perjalanan pada hari yang sama dengan perlawanan dan selepas perlawanan ke mana sahaja mereka pergi. Tetapi sudah tentu, awak rasa awak istimewa. Saya rasa apa yang tidak adil bukanlah pasukan Iran menghadapi sekatan dalam kejohanan yang diadakan di Amerika Syarikat, sebuah negara yang mereka sedang berperang dengannya. Tetapi sebenarnya Republik Islam cuba membawa masuk ahli IRGC dengan menyamar sebagai pasukan Piala Dunia dan kaki tangan pembantu yang mana Amerika Syarikat telah menolak beberapa visa ini. Dan sudah tentu kemudian mereka membuat kecoh di media tentang bagaimana mereka dianiaya. Tetapi apa yang benar-benar tidak adil tentang keseluruhan situasi ini bukanlah bagaimana Iran dilayan. Ia adalah bagaimana mereka mengabaikan penderitaan rakyat Iran. Mereka bercakap tanpa mempedulikan mereka. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk meningkatkan kesedaran tentang apa yang telah berlaku kepada rakyat itu. Selain itu, FIFA bersekongkol dengan Republik Islam melarang bendera singa dan matahari. Saya tahu ramai rakyat Iran tetap melakukannya juga. Ramai antara mereka telah dihalau keluar. Tetapi pemain-pemain ini adalah scumbags pilihan saya minggu ini kerana dalam beberapa kes seperti Tamari yang saya sebutkan tadi, dia secara terang-terangan menyokong pemusnahan negara Israel, memuat naik sesuatu yang memuji Khamenei. Dan pemain-pemain lain dalam pasukan itu dirakam di media sosial mereka sendiri. Memuat naik kandungan, menyanyikan pujian kepada Qasem Soleimani dan ideologi Khomeinisme serta beberapa lagu yang paling terkenal. Anda boleh lihat rakamannya. Intinya, mereka ini adalah penyokong Republik Islam. Mereka tidak layak mendapat apa-apa. Mereka sepatutnya tidak dibenarkan pun menjejakkan kaki di bumi Amerika.
Kamu bukan mangsa dan kamu memang sampah masyarakat. Jadi itulah pilihan saya untuk sampah masyarakat minggu ini. Tapi Emily, untuk membantah sedikit, lihat apa yang terjadi kepada pasukan wanita apabila mereka berani bersuara atau tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka hilang begitu saja. Ya. Adakah mereka mempunyai pilihan? Bukankah mereka seperti tebusan? Mereka ada pilihan untuk tidak memuat naik perkara yang menyeru kepada pemusnahan Israel dan memuji Soleimani serta komunisme di media sosial mereka sendiri. Ini adalah orang-orang yang menyokong rejim itu. Itu sebahagian daripada sebab mereka masih berada dalam pasukan itu. Tepat sekali. Kerana orang yang tidak begitu sama ada telah disingkirkan, setengah daripada mereka tidak terlibat secara sengaja. Kerana mereka tidak mahu mewakili apa yang rejim ini sedang lakukan sekarang. Jadi tiada semangat setikawan langsung. Dan ini hanyalah peminat-peminatnya. Ya. Maksud saya, secara objektif, memang satu tragedi apa yang rejim itu lakukan kepada atlet-atlet mereka. Bayangkan bekerja seumur hidup untuk sesuatu seperti Piala Dunia. Seperti impian mutlak Anda. Bukankah Anda berjaya? Anda layak. Dan kemudian Anda tahu. Anda terperangkap dalam kekusutan politik ini. Kita lihat perkara yang sama berlaku dengan pasukan Olimpik. Dan masalahnya juga ialah komuniti antarabangsa tidak menyokong atlet-atlet ini. FIFA tidak menyokong mereka. Jawatan kuasa Olimpik antarabangsa pun tidak menyokong mereka. Tiada siapa yang membela atlet-atlet ini. Mereka tidak peduli. Dan itu adalah masalah yang sangat besar kerana tiada siapa yang bertanggungjawab atas penindasan mereka. Betul sekali. Tiada jaring keselamatan. Satu lagi perkara menarik ialah segala yang dikatakan oleh pemain bola sepak Iran telah jelas dimanipulasi oleh Jaziran, para propagandis Ikhwanul Muslimin, kerana mereka akan mengambil bahagian di mana mereka berkata ia sukar kerana ahli pasukan lain tidak mendapat visa atau logistik kami telah menjadi satu cabaran. Dan jadi ia diperbesarkan melalui rangkaian Islamis untuk mengukuhkan lagi idea bahawa Amerika itu jahat. Ya, Amerika itu jahat. Orang-orang yang kamu tanda tangani perjanjian dengan mereka itu. Tapi yang paling teruk berkaitan dengan itu, yang paling teruk yang saya lihat semalam ialah AP dan sumber media arus perdana barat yang lain. Mereka menggambarkannya sebagai kehilangan yang memilukan hati selepas masa yang penuh pergolakan dan sukar di dunia. Piala. Maksud saya, orang lain boleh kalah dan pulang. Tapi ini dikatakan memilukan. Mari kita jadikan ia memilukan. Ya, sudah tentu. Suatu hari nanti, akan ada perbicaraan untuk media arus perdana. Suatu hari nanti, kita akan hidup untuk menyaksikannya. Syam harap. Penjahat minggu ini, saya ialah seorang yang didakwa sebagai Arab Israel yang menyertai siaran langsung seseorang yang jelas anti-Zionis dan membawa naratif yang sangat spesifik untuk mengatakan dan menyebarkan teori konspirasi bahawa F-16 disokong oleh Israel. Jadi perkara ini benar-benar tular minggu ini. Dan saya ada dua perkara untuk dikatakan tentang itu. Pertama sekali, jika Anda adalah Arab Israel dan Anda tinggal dalam sebuah demokrasi serta memegang paspor Israel, Anda jauh lebih berkuasa dan mempunyai lebih banyak hak berbanding mana-mana orang Arab di seluruh rantau ini. Dan ia benar-benar menyakitkan hati saya apabila saya bertemu dengan Arab Israel yang memperkecilkan negara Israel. Atau mereka mengatakan mereka tidak merasakan negara Israel mewakili mereka. Sedangkan negara ini adalah satu keajaiban sebenar. Membawa dan memakai bendera di lengan Anda adalah satu kehormatan kerana Anda akan mempertahankan penduduk asal Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan Anda sebagai golongan minoriti dalam sebuah negara bangsa yang demokratik, Anda mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk benar-benar mempertahankan nilai-nilai tersebut. Perkara lain yang saya ingin katakan, yang lebih penting lagi, ialah kita mempunyai bukti bahawa Republik Islam dan Ikhwanul Muslimin merekrut ejen dari dalam. Ya. Untuk memesongkan dan mensabotaj budaya serta institusi dan menggunakannya untuk menentang negara, menentang nasionalisme, menentang patriotisme, dan menentang kedaulatan. Jadi saya sanggup bertaruh bahawa jika orang ini memang seorang Arab Israel, dia telah direkrut. Saya sendiri telah membongkar beberapa kes seperti ini, termasuk wartawan Yahudi yang menulis untuk institusi Yahudi lama di sini di Israel, yang menerima bayaran daripada Qatar. Adakah mereka tahu bahawa ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana kita telah mendengarnya dalam media Israel dan ia hampir tidak pernah keluar dari media Israel, malah ke media Yahudi. Saya rasa memang ada seorang wartawan Haaretz ya yang menerima bayaran Levinson, Chaim Levinson, saya Levinson ya. Dan dia mendakwa dia tidak tahu siapa yang membayarnya. Yang mana cerita yang sama seperti orang-orang di Pejabat Bibi atau Rich dan seorang lagi. Betul, mereka tidak tahu siapa yang menjemput mereka, membayar mereka.
Apa sebenarnya yang sedang berlaku? Sejauh mana bodohnya kamu boleh jadi? Untuk memberi saya banyak wang secara sukarela tanpa saya tahu. Boleh tak saya daftar juga untuk itu? Lihat, sejujurnya kita semua berjimat cermat di sini. Sedangkan ada orang yang membuang duit. Di mana, Kevin? Mana RM7,000 kita? Tetapi sebenarnya Qatar memang sangat bijak tentang perkara ini. Mereka telah mencipta satu sistem yang sangat hebat yang mungkin kita patut pelajari. Ya. Mereka mencipta banyak lapisan pemisahan dalam aktiviti pengubahan wang haram mereka dan juga dalam sistem operasi serta mesin yang dipengaruhi oleh Islamis. Jadi walaupun Anda cuba menjejakinya, ia menjadi sangat sukar. Ya. Republik Islam lakukan. Perkara yang sama seperti yang kita tahu. Dan juga di sini di Israel, beberapa pakar di sini di Israel bukanlah orang yang saya akan percayai. Sebenarnya ada sesetengah pakar yang bukan pakar dan hanya berpura-pura. Dan ada juga pakar yang lebih banyak menghabiskan masa mengatakan perkara buruk tentang Netanyahu daripada tentang Republik Islam. Kita tahu siapa mereka. Sama ada mereka dibayar atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi ada juga ramai orang bodoh yang tidak menyedari apa-apa di sini, yang tidak dibayar apa-apa. $500 setahun. Dan mereka kata, pergi ambil gambar tapak letupan. Dan mereka pergi dan hantar gambar itu. Dan ada budak-budak umur 22 tahun. Mereka tak tahu apa yang mereka lakukan. Ia sangat licik. Dan awak betul. Dan ia sangat mengecewakan, sejujurnya. Penjahat minggu ini bagi saya rasa semua orang pun setuju, ialah apa yang dipanggil pelapor khas untuk keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak perempuan. Nama dia ialah Rim Al-Salim dan dia seorang wanita yang sangat angkuh. Entah siapa yang beri dia jawatan itu. Kita semua tahu PBB memang berat sebelah dan sentiasa membersihkan nama Republik Islam dan semua Ikhwanul Muslimin. Dia diberikan jawatan ini. Dan sudah tentu, sejak dia diberikan jawatan ini, apa yang dia lakukan hanyalah bercakap tentang semua orang kecuali wanita Israel yang telah dirogol dan dibunuh pada 7 Oktober. Dia langsung tidak menyebut mana-mana mangsa penyerang Islamis seperti yang anda tahu. Dan sebab kenapa dia dianggap tidak bermoral minggu ini dan bagi ramai orang minggu ini dia memang manusia jijik adalah kerana dia duduk di situ dalam satu jawatan kuasa di PBB bersama seorang wanita luar biasa yang akan dibincangkan oleh Shoshana sebentar lagi yang bernama Ilana Gravetsky yang berkongsi tentang pengalamannya di Rogol ketika Hamas menyerang kibutsnya. Dan dia memalingkan muka. Dia tidak memandangnya. Dia hampir ketawa sinis. Ia adalah wajah kejahatan. Wajah seorang ahli sihir wanita ini. Lihatlah ini. Saya adalah bukti hidup keganasan seksual oleh Hamas. Ketika saya, seorang wanita Israel yang lain, merayu supaya tidak dirogol. Kenapa kamu berdiam diri? Tolong pandang saya. Adakah kamu percaya kami sekarang? Adakah kamu akan meminta maaf? Dan pada satu ketika, mangsa berkata, pandang mata saya, dengar apa yang saya katakan kepada kamu. Dan sekali lagi, dia tak dapat lakukannya. Kamu tahu kenapa? Kerana dia hidup dalam dunia penindas dan yang ditindas. Dan sudah tentu, rakyat Israel tidak pernah mempunyai keistimewaan untuk menjadi yang ditindas atau menjadi mangsa. Jika wanita ini tidak dipecat sebelum hujung minggu depan, saya tak tahu apa yang sedang berlaku. Tapi, kita tahu di mana PBB berada sekarang. Mereka secara terbuka menggajah. Dan mereka hanya menegur Israel daripada semua negara di dunia. Sudah tentu, kita tahu ke mana mereka telah sampai. Tetapi wanita ini sejujurnya sukar untuk setandi dengan Francesca Albanese si sampah itu. Tapi awak sudah baca Al-Salam? Bagus. Saya rasa awak hampir sampai. Awak hampir ke Dewan Kemasyuran. Francesca Albanese, si sampah abad ini. Wanita yang menjijikkan. Rimal Salim. Awak tidak sepatutnya berada dalam pekerjaan awak. Awak tidak layak untuk pekerjaan itu. Awak langsung tiada empati. Awak manusia paling hina minggu ini. Di mana wanita-wanita itu? Di mana wanita-wanita yang lupakan soal menyokong wanita lain pun, mana yang peduli tentang keadilan, ketepatan, dan kesaksamaan? Macam mana mereka jumpa wanita-wanita yang sangat rela untuk berpihak kepada perogol dan pengganas? Saya tak faham. Video itu. Dia dilahirkan di Kahira dan dia orang Jordan. Itulah dia. Jadi itulah sebabnya
Terima kasih. Terima kasih Shane sebab Jordan juga mempunyai ramai orang hebat. Tapi jelas sekali, bukan dia. Ya, bukan dia. Bukan dia. Okey, sekarang setelah kita lepaskan semua itu, mari kita pergi kepada wira-wira hebat kita. Kerana minggu ini ada ramai dan mari kita teruskan dengan Shoshana. Siapa wira awak? Seperti yang awak sebutkan Fleur, ada 2 wanita di PBB minggu lepas. Seorang wira, seorang lagi penjahat. Kedua-duanya ada dalam klip ini. Ilana Grzetzky, yang merupakan bekas tebusan wanita Israel, tampil di hadapan kamera di depan penonton secara langsung dan di hadapan orang yang menafikan apa yang dia lalui dan bercakap tentang kesakitannya. Ya, saya tak dapat bayangkan bagaimana saya boleh kekal tenang sedangkan orang yang saya kenal tidak percaya atau tahu dan menafikan serta menentang saya. Bercakap tentang apa yang saya alami di tangan pengganas. Dan dia tenang. Dia berwibawa dan dia terus bersuara serta dia memandang ular itu tepat di mata dan berkata, "Lihat ke dalam mata saya, tolong pandang saya." Dan wanita itu tak boleh. Seperti yang awak katakan, dia langsung tak peduli. Awak nak lihat kebaikan dan kejahatan, itu ada dalam satu video. Itulah rupanya. Dan awak perlu buat keputusan di pihak siapa awak akan berada. Ya, maksud saya memang sangat menyedihkan. Saya nampak semua orang di-X tag dia dan memanggilnya sampah masyarakat. Dan dia membuang tag orang dan sekarang dia menyekat orang kerana dia tak boleh terima kritikan terhadap persembahan menjijikkan itu. Terimalah. Tapi Ilana, Wajah Ilana di akhir itu yang betul-betul menyentuh hati saya. Kali pertama saya menontonnya, saya menangis. ya, Sebab macam dia, seperti yang awak katakan, memang memerlukan begitu banyak keberanian untuk berdiri dalam suasana yang begitu bermusuhan dan berkongsi sesuatu yang sangat pribadi. Tapi juga di akhir ada klip di mana dia macam menarik nafas lepas habis bercakap dan dia macam, okey, aku dah buat. Dan saya memang luluh. dan seorang wanita muda. Dia seorang wanita muda awak tahu, ya. Seorang wanita muda yang perlu awak tahu teruskan hidup untuk sepanjang hayatnya. Dengan trauma ini dan dimanipulasi oleh orang-orang tak guna ini. Semua sekali. Ya, betul. Ya Allah. Okey. Dia seorang wira. Wira dan awak akan jadi lebih kuat kerananya Ilana. Kami semua sokong awak. Seluruh negara sokong awak. Kami sayang awak. Emily, siapa wira awak minggu ini? Jadi wira saya minggu ini adalah seorang wira yang sangat tidak dijangka bagi saya. Teruskan. Ambil perhatian. Surat kabar, ambil perhatian. Apa? Kerajaan Israel. Saya tahu. Betul? Dengar, kalau saya boleh buat kerajaan Perancis minggu lepas. Ya, sebab PBB yang pelik itu. Awak tak boleh buat kerajaan Israel. Masa yang pelik, tapi ia adalah untuk sebab tertentu hari ini. Dan itu kerana pengiktirafan pembunuhan beramai-ramai Armenia. Ini adalah sesuatu yang baru sahaja diumumkan pada awal minggu ini. Israel mengumumkan, Menteri Luar Gantz mengumumkan bahawa beliau akan mengemukakan satu resolusi untuk secara rasmi mengiktiraf pembunuhan beramai-ramai Armenia sebagai kerajaan Israel. Itu mungkin memejutkan sebahagian daripada anda untuk mendengarnya kerana anda mungkin fikir ia sudah pun dilakukan. Ini adalah sesuatu yang saya sendiri sebenarnya telah lobby agak banyak di sini di negara Israel mengenai isu Armenia. Saya sendiri mempunyai keluarga Armenia. Ia adalah sesuatu yang sangat-sangat dekat di hati saya. Dan sebagai sebuah bangsa, rakyat Armenia dan rakyat Yahudi, kedua-duanya mempunyai begitu banyak persamaan dari segi sejarah hingga ke hari ini. Kedua-duanya adalah negara bangsa moden. Israel ialah satu-satunya negara Yahudi. Armenia sebenarnya adalah negara Kristian pertama di dunia. Dan kedua-duanya dikelilingi oleh musuh yang ingin memusnahkan mereka sebagai negara bangsa bagi rakyat mereka. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar menyakitkan hati saya apabila melihat hubungan yang tegang ini. Sekarang, saya faham ada kepentingan strategik antara Israel dan Azerbaijan. Jadi ada faktor-faktor lain yang terlibat di sini. Tetapi apabila berkaitan dengan pengiktirafan genosid Armenia, iaitu pembunuhan beramai-ramai secara sistematik terhadap orang Kristian Armenia, kira-kira 1.5 juta orang, kita sebenarnya tidak tahu. Kita tidak tahu jumlah yang tepat. Dan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang Turki Uthmaniyah dari tahun 1915 hingga 1917. Mereka telah diusir, mereka telah dirogoh. Dalam beberapa kes, mereka disalibkan di atas salib kerana mereka beragama Kristian. Mereka dihantar beramai-ramai dalam perarakan maut. Mereka telah dilucutkan semua harta benda mereka, perniagaan mereka, semuanya. Dan sudah tentu, terdapat pelaksanaan hukuman mati dan pembunuhan secara besar-besaran yang kita saksikan daripada Uthmaniyah Turki, yang sehingga hari ini tidak pernah menerima tanggungjawab terhadap pembunuhan beramai-ramai orang Armenia. Sebenarnya, mereka telah memadamkan bukti secara fizikal. Mereka telah cuba menutupinya. Terdapat undang-undang di Turki yang melarang pengiktirafan pembunuhan beramai-ramai orang Armenia.
Walaupun keadaan telah bertambah baik sepanjang tahun, mereka masih sangat jauh daripada menerima tanggungjawab. Dan masyarakat antarabangsa cenderung untuk hanya menerima perkara ini. Ya. Yang benar-benar mengelirukan saya. Jadi saya sangat-sangat gembira melihat bahawa sekurang-kurangnya, walaupun sudah terlambat, sekurang-kurangnya kesalahan sejarah ini telah diperbetulkan. Dan saya bangga dengan Israel kerana membuat keputusan yang betul dalam hal ini, walaupun ia sudah terlambat. Dan saya berharap ini adalah permulaan era baru antara hubungan Armenia dan Israel dan kita dapat melihat hubungan yang lebih kukuh. Kerana sudah pasti dari segi moral dan nilai, memang ada hubungan yang sangat baik antara rakyat kita. Jadi saya optimis tentang masa depan dalam hal ini. Amin. Dan jangan kita lupa bahawa di sini, di Baitul Maqdis, komuniti di Bandar Lama telah berada di sana selama 1000 tahun. Ya, mereka telah berada di sana untuk masa yang sangat lama. Mereka adalah salah satu kawasan di Bandar Baitul Maqdis. Saya berkawan dengan ramai orang Armenia yang tinggal di Baitul Maqdis. Mereka adalah orang yang hebat. Kebanyakannya telah menyesuaikan diri. Dan Anda tahu, mereka menghasilkan perabot seni buatan tangan yang sangat cantik dan menakjubkan. Baiklah. Wira minggu ini. Siapa wira Anda minggu ini? Bercakap tentang wanita yang benar-benar mempunyai integriti moral dan persamaan merentasi garis permusuhan serta keberanian wanita yang berani dan tabah. Wira saya minggu ini ialah Duta Lubnan ke Washington, D.C. Nadia Ahmad Al-Mawad yang mendapat tepukan daripada Duta Israel ke D.C. yang memanggilnya sebagai singa betina kerana berdiri tegas dan kuat menghadapi kritikan serta militan Hizbullah ekstremis yang terus mengancamnya. Dan sesiapa sahaja yang berpihak kepada Amerika Syarikat demi satu kerangka damai atau satu laluan damai ke arah integrasi di rantau ini, demi keamanan dan pelucutan senjata di rantau ini. Dan saya benar-benar hanya ingin katakan bahawa untuk wanita dari rantau ini, sekutu terbesar Anda. Sekutu terbesar Anda yang memahami penindasan dan peminggiran yang telah Anda lalui selama ratusan tahun, jika bukan berabad-abad, adalah orang Yahudi. Dan Anda benar-benar boleh lihat itu dalam pertukaran antara Marco Rubio dan Duta Besar serta Duta Besar Lubnan, yang sudah tentu terpaksa mengekalkan ketenangannya. Menjadikan semuanya tentang kedaulatan di Lubnan. Lubnan diutamakan. Ya. Dan tidak terlalu banyak tersenyum kerana dia tidak mahu mengundang kritikan lanjut. Baiklah, wira yang hebat dan menakjubkan. Terima kasih. Wira saya minggu ini mungkin agak tidak dijangka. Tetapi saya perlu beri pengiktirafan ini kepadanya. Gwyneth Paltrow. Sekarang Gwyneth berasal dari keluarga campuran agama. Ayahnya beragama Yahudi, ibunya tidak. Tetapi dia dibesarkan dengan cara yang sangat berbeza. Sebahagian daripada identiti dirinya ialah menjadi seorang Yahudi. Dia adalah salah seorang daripada sangat sedikit orang Hollywood yang tampil meminta tebusan dibebaskan. Jadi, dia berdiri di pihak yang betul. Dia tidak terjebak dalam omong kosong bebaskan Palestin yang sering diucapkan oleh golongan elit Hollywood. Dan baru-baru ini, saya rasa dia telah membuat keputusan yang cukup berani. Dan ya, sudah tentu, mereka membayarnya untuk itu. Tetapi dia pergi dan membuat iklan untuk projek pembangunan hartanah Israel di Herzliya yang terletak di tepi laut, tempat yang sangat cantik. Dan ia adalah iklan yang sudah tentu menjadi tular dan mendapat perhatian seluruh dunia. Dan reaksi balas yang diterima sangat teruk. Tapi saya nak katakan dia seorang wanita yang bijak yang telah membina empayar daripada bidang kesihatan dan anda tahu menjual lilin yang berbau seperti Tapi dia adalah seorang wanita yang telah menjadi usahawan wanita yang sangat berjaya. Dia mempunyai jenama gaya hidup, dia masih terus berlakon. Sebenarnya dia sangat hebat dalam filem Mati Supreme, filem terakhir yang saya tonton. Dia berlakon bersama Timothée Chalamet, seorang lagi Yahudi yang berbangga menjadi Yahudi, sekadar nak beritahu. Tapi dia tetap lakukan sesuatu yang dia tahu akan mendapat reaksi negatif. Dia bukan bodoh, dia tahu. Dan saya pasti ejen serta pengurus perniagaannya telah memberitahu dia, okey, awak akan lakukan ini untuk Israel, untuk syarikat Israel ini. Mereka membayar awak, tapi seluruh dunia akan, ya. Dan dia tetap lakukannya juga. Dan dia belum lagi, ya, dong. Dia tetap lakukannya juga. Dan dia tidak buat seperti ramai orang bodoh lain lakukan. Dan awak tahu, saya akan tarik balik. Natalie Portman, saya maksudkan awak. Tidak, dia sebenarnya tetap dengan pendiriannya dan berkata, awak tahu, semua orang boleh berambus. Dan sebab itu saya tahu, memang teruk bila hanya kerana berpegang pada pendirian sendiri, awak sudah dianggap sebagai wira pada zaman sekarang. Tetapi hakikatnya,
dalam dunia yang kita hidup sekarang, berpegang pada prinsip atau keputusan sendiri sebenarnya menjadikan awak seorang wira. Jadi Gwyneth Paltrow, saya bukanlah peminat terbesar awak sebelum ini. Tapi sekarang saya lebih mengagumi awak. Awak adalah wira saya minggu ini. Okey. Betul tu. Awak tahu awak sedang membuat satu kenyataan. Awak sedang membuat dia tahu tentangnya. Awak tahu apa yang awak akan hadapi. Tidak, 100%. Maksud saya, seperti yang seseorang katakan, orang-orang Yahudi sayap kiri yang agak gila ni, mereka masuk ke Instagram dan mereka kata, saya cuma letak video Shabbat Shalom bersama anak-anak saya atau gambar bar mitzvah anak lelaki saya. Dan sekarang semua orang, awak tahu, saya macam, ya, awak tak faham ke zaman yang kita sedang lalui sekarang? Ahli politik yang kita tak sebut tu sebab apa-apa pun, siapa nama dia? Wena. Scott Wiener, Scott Scoina dan seorang lagi, Brett. Lander Under. Landa. Mereka seperti, dan seorang lagi. Maksud saya, kasihan Scott Wiener. Dia tak boleh menjauhkan dirinya lagi daripada Israel. Dan kemudian anda terlibat dalam penangkapan yang lebih kanan atau kurang? Saya patut katakan, wajahnya nampak seperti, sebab dia memang kelihatan sangat Yahudi. Dia sedang berdiri, memukau. Nampak seperti dia sedang melalui penyalibannya. Itulah rupanya. Kau tak fikir ke, kawan? Kau tak sedar ke? Kau tak pernah baca sejarah Yahudi ke? Tak ada seorang pun antara mereka ni faham apa yang orang Yahudi dah lalui selama beribu tahun. Walau macam mana pun kau cuba ubah diri supaya mereka suka kau. Kuasa manusia takkan pernah cukup. Kau tak sedar ke? Ya. Dan sebab itulah saya bangga dengan Gwyneth Paltrow. Sekadar nak cakap. Betul juga. Ya. Ya, memang disitulah tempatnya. Dan memang disitulah tempatnya. Baiklah, terima kasih kerana menonton The Quad dan kita akan jumpa anda minggu depan. Kita terus berdoa untuk keamanan, keselamatan askar-askar kita, kesejahteraan mereka yang telah cedera, kesejahteraan semua orang di seluruh dunia yang mengalami penganiayaan kerana Ikhwanul Muslimin dan pelaku-pelaku kejahatan lain yang mengerikan. Kami akan berdoa untuk semua orang dan kita akan jumpa anda minggu depan. Ci!